Subhanallah. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal azizul akram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kitab Ilzam Baba Rabbik, Syarah Qasidah Imam Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi fi darin amin. Ya qalbi tanabbah wajrukil mujun. Wahai hatiku, sedar dan tinggalkanlah kegilaan. Wahai hatiku, sedarlah daripada kelalaianmu akan hikmah-hikmah Tuhanmu, kerana kelalaian itu adalah penyebab daripada membantah dan komplain. Membantah dan komplain kepada ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang manusia sering mengeluh. Yang dikeluhkan itu semuanya adalah takdir Allah. Yang dikeluhkan itu adalah ketentuan Allah. Maka sebagai seorang hamba, maka bawalah sifat kehambaan dengan rasa hina diri, rendah diri depan Allah Ta'ala. Kita jangan menyangka bahawa dengan ibadat yang kita lakukan itu ianya membawa kedekatan pada Allah, jikalau ibadat itu tidak disertakan dengan sifat kehambaan. Ketanusan kita sekarang ini bukan masalah beramal. Orang beramal tu ramai. Ketanusan kita ialah ketika mana beramal tidak memiliki sifat watak kehambaan. Itulah kekurangan kita sekarang ini. Kita merasakan bahawa apabila kita beramal dengan akal dan kekuatan kita yang mendirikan amal untuk dekat pada Allah, padahal tidak. Kita bukan kata nak gerak tubuh badan kita untuk beribadat, nak ingat Allah pun tak mampu. Sebab itu Nabi mengajar kita doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku dalam mengingatimu dan bersyukur kepada nikmatmu. Bermakna tak mampu nak ingat Allah. Walaupun kita pegang tasbih, walaupun lidah kita menyebut nama Allah, belum tentu lagi kita boleh ingat Allah. Belum tentu lagi. Ingat tu bukan lidah, ingat tu di hati. Jadi apa yang perlu kita lakukan sekarang ini ialah maka kena lahirkan, tumbuhkan dalam hati kita ini akan sifat kehambaan, rasa hina diri, lemahnya diri, jahilnya diri di depan Allah yang maha mulia, Allah yang maha kaya, Allah yang maha kuat. Maka sifat mengeluh kita ini dalam menangani kehidupan kita, fenomena hidup ini, itulah sifat yang tak wajar sebagai seorang hamba. Kerana kelalaian itu adalah penyebab daripada membantah dan komplain kepada ketentuan dan ketetapan Allah. Kalau orang mengeluh tu bermakna dia di saat itu dia bukan ingat Allah. Tidak ada pun dalam pemikirannya, dalam hati dia akan Allah. Dan tinggalkanlah kegilaan dan sikap acuh tak acuh. Kata al-mujun dalam bahasa Arab bermakna bahawa seseorang tidak peduli, yakni bersikap acuh tidak acuh terhadap apa yang ia perbuat dan katakan. Nak buat apa buat, nak kata apa kata. Dia tidak memikirkan benda itu salah ataupun betul. Dan makna tinggalkan al-mujun ialah
tinggalkan perbuatan orang-orang jahil yang tidak mengenal Tuhannya. Kerana itulah sebab mereka mengucapkan perkataan dan perbuatan dan berbuat perbuatan yang menunjukkan kepada kebodohan mereka. Orang mengeluh, orang memprotes, komplain, itu tanda kejahilan. Jahil daripada mengenal Allah. Oleh kerana itu, wajiblah bagi tiap-tiap hamba untuk mengenal Tuhannya dan mengenal dirinya sebagai hamba. Jangan tertukar. Tuhan dengan sifat ketuhanan, hamba dengan sifat kehambaan. Tuhan itu terserahlah, dan namanya Tuhan yang mempunyai watak ketuhanan, maka dia boleh buat apa yang saja apa yang dikehendaki. Fa'alu lima yurid. Dialah pembuat daripada apa yang dikehendaki. Wallahu khalaqakum ma ta'malun. Dan Allah ciptakan kamu dan apa yang kamu kerjakan. Allah yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Dan Allah menciptakan apa-apa yang dikehendaki, dan dialah juga yang memilih, menentukan. Cukuplah dalil setakat itu untuk kita memahami dan beriman dengan dalil ini, bahawa terserah pada Allah apa yang Allah nak buat. Kita hamba dengan watak kehambaan, hina diri, rendah diri, minta tolong dengan Allah, mengaku lemahnya diri, supaya kita sering dibantu oleh Allah Ta'ala. Cuba lihat dalam kehidupan kita, fitrah hidup kita ini, golongan yang manakah sering dibantu dalam hidup kita sesama manusia ni? Golongan manakah yang sering dibantu? Golongan fakir miskin, orang lemah, diberikan zakat, diberikan bantuan. Kalau berlaku kemalangan, insiden, terbaring, naik bawa motor terbaring ke tengah jalan, orang datang membantu. Orang lemah, orang tua, warga tua, umur 60 tahun ke atas, tak perlu ambil nombor, terus lalu terus. Warga emas, dan nama warga emas tu diberikan kebolehan. OKU, orang golongan lemah, kita berpusing kat mall tu nak cari tempat parking, tapi orang OKU dah ada siap parking. Kalau apa pun orang OKU ni beratur, dia dah dahulukan ke depan. Begitu juga si ibu yang mendukung anak yang bawah 2 tahun di airport, ataupun perempuan tengah hamil, diberikan pendahuluan. Semuanya orang yang lemah, orang yang tak mampu itu sering dibantu. Begitulah juga kita ini. Kalau kita mahukan Allah membantu kita, lahirkan sifat kehambaan, lemahnya diri, hinanya diri, fakirnya diri. Kalau kita fakir, Allah memberi. Kalau kita lemah, Allah membantu. Kalau kita jahil, Allah mengajarkan kita. Tetapi kalau kita rasa aku yang pandai, cukup ilmu setakat itu. Kalau kita rasa kita yang kaya, Allah tidak memberi lagi. Kalau kita rasa kita kuat, Allah tidak membantu. Penyakit kita adalah di sini rasa kuasa diri, keakuan. Ini penyakit ni, Masya Allah. Walaupun kita berkupiah berserban, semayang di masjid, iktikaf dalam masjid, tetapi sifat keakuan itu sering menonjolkan diri hingga membawa pembelahan sesama manusia. Keakuan lah. Keakuan itu, Masya Allah, dia akan mempertelingkahkan mana-mana golongan pun. Kalau ada keakuan itu pada diri seseorang itu duduk dalam satu jemaah, walaupun jemaah tarekat sekalipun, pun berpecah. Parti Islam pun berpecah. Kalau jemaah dakwah pun berpecah juga. Kata jemaah dakwah nak mengumpulkan umat hidup kasih sayang, tetapi berpecah juga. Itu dikarenakan apa tu? Keakuan. Dan di manusia seketul daging. Kalau baik-baik, kalau buruk-buruk lah. Apa dia tu? Itulah seketul daging tu, yang punya hati tu. Justru itu kita perlu fokuskan bahawa hati itu adalah hati maknawi namanya, spiritual, bukan yang berorgan tu, bukan jantung. Ia adalah satu
perkara yang cukup penting untuk kita berikan tumpuan dalam menyelesaikan masalah hidup kita ni. Hati tu dah. Kita pakai serban, lilitlah macam ulama besar sekalipun, tetapi masa yang kita guna itu melilit serban, nak ngemas, nak susun lagi membentukkan serban itu yang Allah lihat apa dia? Hati. Orang perempuan duduk depan cermin 20 minit, 30 minit, betulkan itu, betulkan ini, tapi Allah lihat apa? Hati. Kita sujud dalam masjid punya lama, sampai Tok Siak dah keluar dari masjid, isap rokok 2 batang, kita sujud masih tak habis-habis lagi, tapi Allah lihat apa? Hati. Kita bantu masyarakat dengan pergi buat tim 4x4, 4-5 buah biji, pergi ke Terengganu beri bantuan banjir, tinggalkan anak isteri 3-4 hari, tidur dalam kereta, tidur dengan bertemankan nyamuk-nyamuk dan unggas. Punyalah kuat kita bersemangat nak membantu masyarakat, tapi Allah lihat apa? Hati. Kita cari bantuan, beri infak fisabilillah pada masyarakat yang fakir, pada asnaf. Siang ambil gambar lagi dengan asnaf tu, hulurkan beras, tapi Allah lihat apa? Hati. Kita bangun malam sujud lama depan Allah Ta'ala, Allah lihat apa? Hati. Kita puasa Isnin Khamis, tak cukup daripada itu pula, 13, 14, 15 puasa lagi. Pada bulan gelap pun begitu juga, 28, 29, 30, tapi Allah lihat apa? Hati. Kita habiskan belanja kita, keluarkan duit pencen kita untuk pergi haji dan umrah. Sekarang umrah pun Masya Allah, dia punya kos pun naik melambung. Tak ada dapat lagi dah, harga 7,000, 8,000 tak ada dah. Kalau 7,000, 8,000 tu mungkin jaraknya Masjidil Haram ke hotel kita itu 12 km mungkin. Itu 7,000, 8,000 sekarang ni. Travel pun tengah pening kepala macam mana nak buat bisnes umrah ni. Jadi penat kita keluarkan duit, pergi tawaf sana, pergi sa'i, berjauhan dengan anak isteri, duduk 12 hari di Mekah sana, Mekah Madinah, tapi Allah lihat apa? Hati. Jadi rupa-rupanya fahamlah kita di sini, hati adalah menjadi satu tumpuan khusus Allah Ta'ala. Justru itu kenapa kita melekakan ataupun melalaikan, mengabaikan tentang tuntutan membersihkan hati. Kita ini bergantung pada jantung. Hidup kita secara fizikal ini bergantung pada jantung. Kalau jantung tu rosaklah satu badan tu. Begitu juga amalan kita, tuan-tuan mulia, bergantung pada hati. Namun perlu faham bahawa ilmu fiqh tidak mencampuri bab hati ini. Kalau tuan-tuan semayang tak ikhlas pun sah. Yang penting cukup syarat, cukup rukun, selesailah. Semayang tak khusyuk pun sah. Yang pentingnya kaedah fiqh ada mengajarkan, kalau lupa tentang bilangan rakaat, itu kan lupa tu lalai nama dia. Lupa bilangan rakaat ataupun syak wahwas dalam bilangan rakaat 3434, pilih bilangan kecil. Yang kecil tu yakin, yang 4 tu datang mengganggu. 3 ke 4, 3 ke 4, ambil bilangan kecil, tambah 1 rakaat lagi. Walaupun semayang tu dah jadi 5 rakaat, semayang tu sah. Kemudian pula disunatkan lagi untuk sujud sahwi, untuk menampung kekurangan dalam solat tadi. Itu kaedah fiqh begitu. Kalau kita buat amalan dengan ada riak ke, ada ujub ke, ada takabur ke, fiqh tak mencampuri bab tu, dan tidak jadi syarat sah semayang untuk hati itu perlu diperbetul. Tak ada riak apa semayang sah. Maka dikarenakan cuma fiqh itu mengambil satu perkara saja, niat tempatnya di hati. Itu dia. Lafaz niat tu sunat, talafuz melafazkan niat tu sunat, tetapi niat itu tempatnya di hati tu wajib di sisi mazhab Syafi'i. Itu satu tempat nak letakkan niat solat kita di hati, niat puasa kita di hati, niat haji umrah kita di hati. Itu saja. Selebihnya itu fiqh tak ambil tahu. Tetapi ilmu tasawuf pula, dialah yang mengisi kekosongan yang selama ini pada diri manusia itu. Maka tasawuf mendidik kita supaya ikhlas. Tasawuf itu mendidik kita supaya takut pada Allah, bertawakal pada Allah, syukur pada Allah, sabar dalam ujian, bersangka baik dengan Allah,
Itulah tasawuf mengajarnya. Jadi kalau sekadar kita membetulkan fizikal amal kita, badan hanya bergerak-gerak saja, tapi hati tidak difokuskan kepada Allah, maka ini hanya ditakuti dibangkitkan besok di padang mahsyar hanya membawa peti-peti kosong saja tanpa berisi. Perumpamaan yang begitulah. Tuan-tuan, apa tindakan tuan-tuan? Kita ini selalunya kalau jantung tu pumpnya lemah, muka dah naik pucat dah, macam mana tindakan kita seterusnya? So tentu cari hospital, cari doktor lah. Sekarang masalah kita ini, masalah umat ini, masalah hati. Ada hasad, iri hati, dengki, dendam, ada tu. Dah jumpa doktornya? Dah pergi hospitalnya? Di manakah hospitalnya? Siapakah doktornya? Setiap penyakit ada doktor lah untuk kita merawatnya, untuk kita dirawat. Secara fizikal pun, penyakit fizikal, kalau ada sakit kulit kena jumpa doktor pakar kulit. Kalau jantung, jumpa doktor pakar jantung. Kalau lah sakit mata, jumpa doktor pakar mata. Kalau perempuan punya masalah, jumpa doktor sakit puan. Bermakna setiap penyakit ada doktor khusus untuk merawatinya. Ada pun doktor, ada pun sakit maknawi ini, sakit spiritual ini, rohani ini, mesti ada doktor rohani juga yang membaikinya. Tak boleh doktor biasa. Bukan guru tajwid, bukan guru kitab macam saya ni membaca, bukan guru fiqah. So tentu ada guru khusus yang menceritakan tentang rohani dan mempunyai pengalaman dalam merawati rohani, yang mana dia juga pernah duduk di bawah bimbingan guru rohani juga. Kalau tidak ada pengalaman duduk di bawah didikan guru rohani, mana mungkin boleh mengubat orang lain? Tak mungkin. Mungkin silap dos yang diberi makin tambah parah lagi. Justru itu doalah banyak. Dan bagi mereka yang tidak ada guru rohani ataupun dipanggil murabbi itu, hendaklah memperbanyakkan selawat. Maka selawatlah sebagai pengganti guru murabbi, sementara menantikan guru murabbi itu datang dalam kehidupan diri dia. Apa yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala tidak akan berubah dengan adanya bantahan daripada makhluk yang jahil. Tidak boleh berubah oleh sebab kerisauan. Maaf. Oleh kerana itu wajiblah bagi tiap-tiap hamba untuk mengenal Tuhannya. Kitab ini sebut apa dia? Wajib setiap yang balik dan berakal itu, yang mukallaf, wajib mengenal Tuhan. Langkah pertama, kita belajar dulu ilmu tauhid ataupun dipanggil ilmu usuluddin, ilmu sifat 20, dengan tujuannya untuk mengenal Allah. Mengenal Allah secara akal, dipanggil ilmu teori, tauhid teori, tauhid akli, tauhid kitabi, sebab ambil daripada kitab, tauhid kitabi. Tauhid akli diambil daripada akal ataupun teori, kerana akal yang kena berfikir macam mana cara nak mengenal Allah Ta'ala. Maka dipelajari dengan dalam kelas, dalam pengajian, dalam kuliah, ilmu sifat 20, yang mana di situ terbahagi kepada 4 perkara: sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Nafsiyah tu ada 1, wujud. Salbiyah tu ada 5, qidam, baqa', mukhalafatu ta'ala lil hawadith, qiyamun nafsi, wahdaniyah. Ada pema'ani tu ada 7, qudrah, iradah, ilmun, hayah, sama, basar, kalam. Sifat ma'nawiyah ada 7, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu hayyan, kaunuhu aliman, kaunuhu sami'an basiran mutakalliman. Dihimpunkan kesemuanya itu 20. Namun jangan sama sekali kita beriktikad Allah itu hanya sifat 20. Apabila kita membaca Al-Asmaul Husna 99 nama-nama Allah, jangan kita beriktikad Allah hanya ada sifat 99. Yang disebutkan dalam hadis itu nama-nama Allah 99 itu yang mana kita diberitahu. Ada pun
i'tiqad kita, wajib kita beriman Allah itu memiliki sifat kesempurnaan, maha suci Allah daripada sifat-sifat kekurangan. Kalau ditanya kenapa belajar sifat 20? Kerana itulah sistem pengajian. Ulama pandailah menyusun sistem pengajian ini sebab mereka itu mahir dengan mempunyai ilmu, cabang-cabang ilmu dan juga ilmu mengajar. Kalau seorang itu hanya sekadar ilmu saja tetapi tidak ada ilmu nak mengajar, ilmu nak menyampaikan, maka dia gagal dalam memberi maklumat yang betul. Maka ilmu mengajar pun perlu diketahui, perlu dipelajari juga. Ada secara psikonya begitu. Dan niat pula mesti kena betul. Kerana sebelum mengajar ataupun sebelum berdakwah, sebelum mentabligkan agama, individu itu, seorang da'i itu ataupun guru itu, dia kena betulkan hubungan dengan Allah dulu. Dia pun perlu mengadakan hubungan dengan Allah. Mana mungkin orang yang putus hubungan dengan Allah, dia pula nak menyambungkan hati orang dengan Allah. Itu mustahil kan? Satu angan-angan semata-mata. Dia bertemulah, bertemanlah, bergaullah, ambillah ilmu daripada orang yang ada hubungan dengan Allah. Macam mana nak kenal serban sama putih, jubah sama putih, dahi sama hitam, janggut sama panjang, sana bertongkat sini pun bertongkat, dengan cincinnya, dengan kain suginya dikocek, dengan syalnya di atas bau. Macam mana ni? Yang mana murabbinya? Maka zaman kita ni agak keliru. Sebab orang awam pun dah serupa macam alim ulama. Orang awam pun dah serupa macam gelagat orang-orang sufi. Macam mana nak bezakan hakikat yang sebenar tu? Tak boleh nak bezakan. Budak hafiz pun berjubah berserban, tuan haji pun berjubah berserban, tok mufti pun berjubah berserban, da'i pun berjubah berserban. Macam mana nak bezakan? Macam mana nak tahu ini guru murabbi yang boleh mendidik kita? Justru itu ulama-ulama sufi memberikan garis panduan. Apa dia? Bulatkan hati, hendakkan Allah. Itu saja. Bulatkan hati, hendakkan Allah. Maka Allah akan gerakkan kita untuk pergi bertalaki, bertemu, bermuzakarah, minta nasihat daripada orang yang mana ahli dalam bidang rohani itu, daripada hamba-hamba Allah itu sendiri, daripada kekasih Allah, wali Allah, murabbi, mursyid. Kita tak mampu memilih kerana kita ini mungkin salah memilih. Tapi kalau Allah yang memilih, takkan tersalah. Yang penting yang bulatkan hati, hendakkan Allah, maka Allah akan tunjukkan siapakah gurunya, siapakah temannya, siapakah jemaahnya, manakah tariqahnya, manakah madrasah rohani yang perlu diterima tarbiyah didikan rohani itu. Oleh itu wajiblah bagi tiap-tiap hamba mengenal Tuhannya dan mengenal dirinya sebagai hamba. Jangan tertukar Tuhan dengan sifat ketuhanan, hamba dengan sifat kehambaan, agar ia dapat menjalankan kewajipan ubudiyah. Apa tu ubudiyah? Yakni penghambaan diri dan menunaikan hak-hak rububiyah, hak-hak ketuhanan. Kita duduk di maqam kedudukan level ubudiyah Allah sebagai rububiyah, sehingga ia dapat pasrah, bertawakal, berserah dan redha terhadap apa yang ditetapkan Tuhan kepadanya. Sebab tiada pilihan bagi seorang hamba di hadapan pilihan Tuhannya. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Dan Tuhanmu menciptakan apa yang dirancangkan berlakunya, dan dialah juga yang memilih, dan yaitu satu-satu dari makhluknya untuk sesuatu tugas ataupun keutamaan dan kemuliaan. Tidaklah layak dan tidaklah berhak bagi sesiapa pun memilih selain daripada Allah. Maha suci Allah dan maha tinggilah keadaannya daripada apa yang mereka sekutukan dengannya. La tuksir hammaka ma qadra yakun. Janganlah memperbanyakkan kegelisahanmu. Apa yang telah ditetapkan pastilah terjadi. Apa yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala tidak akan berubah dengan adanya bantahan daripada makhluk. Protes macam mana pun takkan berubah, menangis macam mana pun takkan berubah.
anak kita tak lulus PSA, ataupun anak kita yang bernikah setahun dua dah bercerai, menangislah, takkan berubah benda tu. Takkan berubah. Protes macam mana, marah macam mana pun takkan berubah keadaan tu. Jadi benda yang berlaku akan berlaku. Tidak akan berubah dengan ada bantahan daripada makhluknya yang jahil. Tidak pula berubah oleh sebab kerisauan mereka yang lemah. Kerana takdir adalah sesuatu ketetapan yang pasti, dindingnya kukuh, tidak akan dapat diubah oleh apa jua. Takdir itu tidak akan dapat diubah dengan apa jua. Bagaimanakah hadis Nabi yang ada berbunyi, doa itu mengubah takdir, sedekah itu memanjangkan umur, menghubungkan satu rahim itu murah rezeki. Macam mana tu? Fahamkan betul-betul. Kita baca hadis, namun jangan tinggalkan ilmu yang lain. Hadis satu bidang ilmu, tauhid satu bidang ilmu, tasawuf satu bidang ilmu. Maka kita gabungkan dalam merealisasikan, menghayati kehidupan kita ini. Yang dikatakan takdir itu tidak boleh berubah, takdir itu mengubah, doa itu mengubah takdir. Yang dikatakan doa itu mengubah takdir ialah doa yang memang ditakdirkan untuk berubah, baru berubah. Kalau doa itu tidak ditakdirkan untuk berubah, takkan berubah. Yang dikatakan sedekah itu memudahkan rezeki, sedekah yang manakah memudahkan rezeki? Sedekah yang memang ditakdirkan untuk memudahkan rezeki, barulah mudahkan rezeki. Cuba kita renungkan tentang ayat Quran. Ketika mana Allah Ta'ala memberitahu pada malaikat, aku nak ciptakan anak Adam di muka bumi ini sebagai khalifah, nak lantik anak Adam sebagai khalifah. Maka malaikat pun memberi satu kejutan, terkejut jugalah, nak jadikan manusia yang bertelingkah dan menumpahkan darah. Belum jadi manusia lagi, belum ada ciptaan manusia lagi, tapi malaikat dah berkata nak jadikan manusia boleh bertelingkah, menumpahkan darah. Itu tandanya apa? Tandanya malaikat dah tahu apa akan berlaku. Soalannya, bagaimana malaikat itu tahu? Kalau kita kata malaikat itu mempunyai ilmu pengetahuan tentang apa nak berlaku, bermakna ilmu malaikat itu sudah menyamai dengan Allah. Itu mustahil sama sekali. Bukan kata nak lebih, sama pun takkan mungkin. Yang malaikat itu tahu ialah apa yang tertulis di Lauh Mahfuz. Sebab ada malaikat yang menjaga Lauh Mahfuz. Malaikat itu memang mengetahui ni apa akan berlaku. Tetapi apabila malaikat berkata, engkau nak jadikan manusia yang bertumpah darah, kata Allah Ta'ala, engkau tidak mengetahui apa yang aku tahu. Bermakna, fahamlah kita di sini, ilmu pengetahuan tentang malaikat itu terbatas. Ada pun dalam ilmu Allah, sebelum dijadikan mana-mana manusia sekalipun, Allah sudah mengetahuinya, sebab dalam ilmu Allah. Di kita ini semua, sebelum dicipta, belum dicipta lagi Nur Muhammad, belum diciptakan lagi Arash, syurga, belum diciptakan lagi Lauh Mahfuz, belum diciptakan lagi Qalam, belum dicipta lagi Arash. Dalam ilmu Allah dah mengetahui apa akan berlaku. Dan adakah itu boleh berubah? Takkan berubah. Siapa di syurga dah siap, siapa di neraka dah siap. Mungkin saya boleh buat contoh satu sebagai contoh je. Ni projektor dipancarkan ke skrin tayangan. Dululah, sekarang mungkin dah canggih. Dulu kan dia punya filem tu kan berpusing kan, berpusing dua gitu. Dia punya negatif tu pusing, memancarkan di dinding filem tu. Soalannya, yang sedang kita lihat itu, presenten kan, yang sedang kita lihat itu, sedang berlaku itu, dah siap ke belum? Dah siap kan? Filem dah siap dah, pelakon pun dah dapat gaji dah. Yang kita sedang lihatnya apa dia?
Itu jelmaan daripada negatif tu sedang dipancarkan daripada sesuatu yang telah pun siap. Adapun hidup kita sekarang ni, susah pening sakit derita ini, dah siap ke belum? Dah siap dah. Dalam ilmu Allah maklum dah siapa isterinya, berapa isterinya, berapa anaknya, kaya ke susah, sakit derita macam mana, dah siap dalam ilmu Allah. Allah Maha mengetahui. Justru itu perlulah kita mendidik hati kita ini supaya terima takdir Allah dengan redha. Itulah sifat hamba. Sebab tasawuf mendidik kita ini supaya kita redha pada Allah. Itu ibadat tu, redha tu, rela hati dengan Allah tu ibadat. Namun kita perlu tahu membezakan bahasa Tuhan dengan bahasa hamba. Bahasa Tuhan, kul, katakanlah Muhammad, kullun min indillah, setiap sesuatu itu daripada Allah. Ini bahasa Allah. Tapi kalau bahasa manusia, wa idza maridtu fa huwa yashfin, aku yang sakit, Allah yang sembuhkan. Aku sakit, Allah yang sembuhkan. Ini bahasa manusia. Kemana Tuan Haji pergi pagi ni? Biasalah cari rezeki. Ini bahasa manusia. Tapi bahasa Allah, Allah yang beri rezeki, bukan kita. Maka kita gunakan bahasa hamba apabila bermuamalah, bergaul dengan sesama hamba. Adapun i'tiqadnya di hati ni, Allah, baru sempurna kita punya akidah kita, iman kita. Sebagai ulang kaji, walaupun dah dicerita di sini, ulang kaji balik. Kita ada di sini sebab, musabbab, musabbib. Sebab seperti nasi, itu sebab. Musabbab, kesan daripada nasi itu apa? Ghalibnya, kebiasaannya, adatnya kenyang. Tetapi musabbib itu jangan lupa, hakikat yang sebenarnya yang mengenyangkan itu Allah. Sebab ubat, adatnya yang mendatangkan sembuh itu bagi musabbab. Maka ubat itu sebagai sebab, sembuh itu sebagai musabbab. Adapun Allah sebagai musabbib. Wajib berusaha, wajib berikhtiar. Wajib kita minta tolong pada Allah. Tapi ingat, sungguh pun kita berusaha berikhtiar dan berdoa, kesemuanya ini adalah dalam takdir Allah. Usaha kita itu dalam takdir Allah. Doa kita pun dalam takdir Allah. Jangan rasa kita yang mengubah keadaan hidup kita, tidak. Jangan merasakan kita berdoa mengubah keadaan hidup kita, tidak. Kita ini hamba yang berdoa ini bukan nak mengubah takdir, tetapi hanya nak menyatakan watak-watak kehambaan di depan Allah yang fakir aku. Body language kan? Tuan-tuan nampak saya macam ni, macam mana? Kaya ke tidak? Orang kalau duduk dekat tepi pasar malam, kat pasar borong, duduk tadah begini, itu orang yang lemah, orang yang fakir, orang yang menghina diri, minta-minta dengan orang tu. Jadi kita juga secara body language bila terbangun malam berdoa itu, inilah body language yang mengatakan, ya Allah, aku ni fakir, yang kayanya Engkau. Aku ni hina, yang mulianya Engkau. Aku ni jahil, yang berpengetahuan, yang berilmu tu Engkau. Aku ni kerdil, ya Allah, yang berkuasanya Engkau. Itulah watak. Doalah apa pun, apa saja intipati doa kita itu bukan dilihat pada apa yang doa kita baca tu. Kadang-kadang orang lebih fokus kalau jumpa ustaz tu, ustaz, apakah doa yang terbaik untuk lepaskan hutang? Ustaz, apakah doa yang paling mustajab untuk kita minta hajat-hajat kita? Oh, kalau minta tu Masya Allah, minta yang terbaik, yang mustajab, yang itulah. Nah, kan awal tadi sudah sebutkan, Allah tidak lihat pada zahir, Allah lihat pada hati kita. Jadi tipnya mustajab berdoa itu bukan pada doa yang kita baca, tetapi ialah rasa hina diri depan Allah, itu yang mustajabnya. Selalu kan kita hidup dalam fitrah hidup kita ini, yang manakah diberikan pendahuluan? Orang yang cacat OKU, duduk beratur kan, tetapi dengan baris beratur panjang, warga emas, orang dukun buat pasport, dukun anak kecil,
Itu semua ke depan tu. Tuan-tuan nak buat pasport tu, bawa anak sekali. Buat anak dukung. Ni nak buatkan anak ni pasport, boleh ke depan terus, tak ada ambil nombor dah, terus dia masuk depan tu, ambil nombor depan lah kata. Dah tiba depan kaunter tu, saya kebetulan pasport saya dah nak habis, boleh tak terus sambungkan? Ya boleh, bagi nombor pasport. Gitu. Warga emas didahulukan, perempuan yang hamil didahulukan, OKU didahulukan. Sebab apa? Sebab pada diri mereka tu ada watak-watak kelemahan, kehinaan di depan masyarakat, maka masyarakat membantunya. Begitu kita bila kita berdoa itu, nak kata doa itu mustajab apabila kita rasa hina diri, rendah diri, fakirnya diri, jahilnya diri. Allah memandang dengan kasih sayang. Ingat, Allah itu maha lembut, latif, maha lembut. Justru itu doa itu mustajab dengan sebab hatinya lembut juga. Kalau ditanya, manakah lebih afdal, manakah lebih mustajab? Doa wanita ke doa lelaki? Doa isteri ke doa suami? Kita kata di sini, doa isteri itu, doa ibu itu, doa wanita itu lebih mustajab daripada doa orang lelaki. Kerana apa? Kerana wanita itu, perempuan itu memiliki hati yang lembut. Ghalibnya perempuan hati lembut, maka doa itu mustajab. Kerana apa? Kerana wanita itu memiliki sifat seperti sifat Allah yang ini maha lembut. Itu mustajab. Jadi para wali Allah itu doa mustajab, para nabi itu doa mustajab. Dikarenakan apa? Kerana mereka memiliki hati yang lembut. Dan lembut dengan lembut mudah dah dapat. Jadi kita ini apabila lembutkan hati kita dengan rasa apa? Hina diri, rendah diri, fakirnya diri, jahilnya diri, maka itulah tips sebenarnya untuk apa? Untuk diperkenankan doa-doa kita. Jangan tanya ustaz, apakah doa yang terbaik? Kalau tanya saya akan kata doa yang terbaik petikan daripada Al-Quran, itu yang terbaik. Sebab kalamullah. Rabbana atina fid dunya hasanah, ayat Quran, bacalah. Pendek sangat ustaz, tak tahu mana. Ini masalah kamu, bukan masalah saya. Ayat Quran lebih afdal doanya. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Kurniakan kami dan isteri-isteri kami. Nampak tu? Rabbana hab lana min azwajina. Azwaj ini isteri-isteri semualah. Jadi kalau satu isteri pun azwaj juga, ramai-ramai. Mudah-mudahan tambah lagi akan datang. Mudah-mudahan di situ dah menangkumi semua tu. Rabbana atina fid dunya hasanah, kebaikan dunia akhirat, di situ tempatnya. Ingat, dalam doa ni tak perlulah kita mendetail sangat macam Allah tak tahu. Dalam Quran ringkas dan padat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ringkas tapi padat, menangkumi semua. Allah memahami hati kita. Jangan kita cerahkan, jangan kita syarahkan doa kita itu, ya Allah, anakku tahun ini bulan 2 nanti nak ambil peperiksaan, ya Allah, luluskan SPM-nya. Kerana kelak nanti kalau dia lulus SPM nanti mudah dapat masuk universiti. Nanti ketika mana jawab soalan, ya Allah, berikan ilham yang baik-baik supaya dapat menjawab soalan, ya Allah. Nanti bila lulus PSA nanti dapat kerja yang baik, dapat perniagaan yang baik. Nanti aku yang tua-tua nanti, suami isteri ni dapat menumpang kasih berteduh dengan rumah anakku, ya Allah. Aku ni pun teringin nak pergi Mekah. Sekarang hotel pun dah mahal, semua package pun dah mahal. Mudah-mudahan dapat mudahlah pergi haji sebab anak aku ni hartanya banyak, bla 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 bla. Itu ni macam nak mengajar Allah dia tu. Nak berdoa lah dengan sifat kehambaan, hina diri. Kalau orang rasa hina diri, encik boleh bantu cik, tak dapat banyak pun sikit jadi encik, saya nak beli susu anak saya, itu saya minta, tak minta lebih encik. Bahasa singkat saja. Kita pun dah, kalau tak apa beri terus. 1000 ada kocek 1000 beri. Tapi kalau encik saya nak anak tu ada 3 orang, seorang nak sekolah, seorang nak bla 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 bla, suami sakit stroke dan sebagainya, minta tolonglah sikit. Lepas tu kalau ini pun untuk pampers ni, duit makan belum lagi, boleh tak beri tambah sikit duit makan lagi? Dah beri duit makan pula, nak makan nak masak macam mana, gas dah habis, boleh tak beri nuk gas? Dah lah, kita pun malah beri. Banyak sangat syarahnya. Kita adab kita dengan Allah pun jangan banyak syarah dengan Allah. Allah tu alim, maha mengetahui, maha bijaksana. Dia menciptakan kita, takkan dia jahil? Mustahil sama sekali.
Dia maha bijaksana, dia dah mengaturkan hidup kita. Sebelum kita lahir di muka bumi pun Allah dah aturkan, dah tahu apa nak berlaku. Ya. Jadi kita bangun depan Allah, angkat saja tangan, kita berdoa, apa saja doa pun kita baca, tetapi rasakan bahawa Allah itu mendengar. Itu kan maha mengetahui. Itulah tanda tauhid, penghayatan kita. Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah tu maha mengetahui. Kalau dah kata Allah maha mengetahui, tak payah syarah panjang-panjang. Tak perlu syarah panjang. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita satu pembaharuan, peningkatan dalam rohani kita, supaya kita terus maju dalam mengingati Allah, supaya kita maju dalam mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Bukan hanya sekadar rokok dan sujud, melaparkan diri puasa siangnya, malam kita beribadat, bukan hanya sekadar itu saja, tetapi dia membawa kita dekat dengan Allah Ta'ala tu di hati itu, bukan pada zahir semata-mata. Wallahu a'lam bishawab, dan lebih taufik insya-Allah. ربنا تقبل دعانا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك التواب الرحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعواهم من الحمد لله. الفاتحه.